A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Taha dan anda sedang menonton 1 juz sehari. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga baginda, ke atas para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, bertemu lagi dalam rancangan 1 juz sehari dan hari ini dah masuk episod yang ke-10 dan kita berada dalam juz yang ke-10 iaitu juz Wa'lamu. Dan sebelum ini saya kongsikan daripada juz yang ke-9 adalah berkaitan dengan surah Al-A'raf, di mana kita telah menceritakan kepada anda siapakah itu Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ini adalah golongan yang mana berada di atas tembok, di mana mereka tak masuk syurga dan juga tak masuk neraka kerana jumlah dosa dan jumlah pahala mereka sama sahaja. Kemudian ada dialog di antara Ashabul Nar dan Ashabul Jannah, dan juga Ashabul Jannah dan juga Ashabul A'raf, dan juga Ashabul A'raf dan juga Ashabun Nar. Okey, baik, sekarang kita berada dalam juzuk yang ke-10. Juzuk ke-10 ini ada 2 surah di dalamnya. Sebahagian daripada 2 surah iaitu surah Al-Anfal dan juga surah At-Taubah. Dan surah Al-Anfal ini, terjemah Al-Anfal adalah harta rampasan perang. Al-Anfal dengan Al-Ghanimah, ya. Al-Anfal dengan Al-Ghanimah, kedua-duanya terjemahan sama iaitu harta rampasan perang. Dan surah Al-Anfal merupakan surah yang ke-8, memiliki 75 ayat. Kategorinya adalah Madaniyah, maknanya majoriti ayat dalam surah Al-Anfal turun selepas Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Baik, bila kita sebut tentang harta rampasan perang, ada 2 jenis. Satu, harta rampasan yang diperoleh melalui peperangan. Satu lagi, harta rampasan yang diperoleh tanpa perlu berperang. So, harta rampasan yang diperolehi melalui peperangan dipanggil sebagai Al-Anfal atau Al-Ghanimah. Manakala harta rampasan yang diperoleh melalui tanpa sebarang peperangan itu dipanggil sebagai Al-Fai. Tetapi yang lebih jelas itu adalah harta ghanimah dan harta Al-Anfal, di mana dibahagikan secara khusus dan spesifik di dalam surah ini. Ayuh kita buka muka surat 182. Muka surat 182, surah Al-Anfal ayat 41, saya bacakan dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusah walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil in kuntum amantum billah ila akhiril ayah. Dalam ayat ini dengan jelasnya Allah Ta'ala menceritakan harta ghanimah, harta rampasan perang yang diperoleh melalui peperangan. Harta ghanimah yang diperoleh melalui peperangan akan ada 3 kategori. Nombor 1, harta manqul, harta yang boleh dipindahkan. Contohnya emas, contohnya kuda, contohnya berlian dan barang kemas. Yang keduanya adalah harta ma'qul, harta yang berakal. Harta berakal maksudnya tawanan perang. Manusia kan berakal, so dia harta juga. So tawanan perang, kalau dia kafir, biasanya kafir lah sebab tu dia musuh kan, maka kita akan ajak dia masuk Islam, ya. Sama ada kita boleh menjadikan dia banduan, atau juga kita boleh menjualnya sebagai hamba sahaya, ya. Dan harta yang ketiga adalah harta ghair manqul, harta yang tidak boleh dipindahkan, iaitu contohnya rumah, tanah dan sebagainya. So ini adalah harta-harta yang tidak boleh dipindahkan. Malul ghanimah ni bila kita dapat, kita akan kumpulkan dan akan dibahagi kepada 5. Bayangkan satu bulatan ni dan anda bahagikan kepada 5. 1/5. Ambil 1/5 dan tinggalkan lagi 4/5.
Yang baki 4/5 ni akan diberikan semula kepada tentera untuk militari, untuk mengembangkan kekuatan tentera Islam. 4/5. 1/5 tadi tu yang saya letak sebelah ni, kita ambil balik. 1/5 ni dibahagi kepada 5. Bahagian pertama adalah untuk Allah. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillah. Bahagian pertama untuk Allah, diberikan untuk agama Allah. 1/5 yang kedua diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1/5 yang ketiga diberikan kepada Dzil Qurba, iaitu kaum kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada diberikan kepada yatim, ada diberikan kepada orang miskin, dan ada diberikan kepada orang-orang pelarian. So itulah cara kita membahagi malul ghanimah. Dalam juzuk yang ke-10 ada satu surah, iaitu surah At-Taubah. Surah ni best, sangat best. Surah ni beza dengan surah-surah yang lain. Kalau anda buka mana-mana surah daripada 114 surah, 113 surah tu mesti ada perkataan Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita mulakan surah tersebut. Tapi surah At-Taubah ni, surah yang ke-9 daripada Quran, yang mana ada 129 ayat ni, tidak ada perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Kerana surah ini, isi kandungan surah ini adalah tentang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap pengkhianatan yang telah dilakukan oleh orang munafik terhadap Rasulullah SAW. Pengkhianatan yang telah dilakukan oleh musyrikin Mekah kepada Rasulullah SAW, dan pengkhianatan orang Yahudi yang telah dilakukan terhadap Rasulullah SAW. Dan bila kita duduk berdekatan dengan musuh kita, kita kena ada satu perjanjian damai. Kita kena ada satu muahad bahawa saya tidak akan menyerang kamu, kamu tidak akan menyerang saya dalam kadar masa tertentu. Tetapi pada tahun 9 Hijri, selepas Rasulullah SAW pulang daripada peperangan Tabuk, telah didapati bahawa orang munafik yang duduk di Madinah telah bersokongkol dengan orang-orang Yahudi yang duduk di luar bandar Madinah bersama dengan kaum musyrikin Mekah untuk menghalau, untuk menamatkan nama Islam langsung daripada Jaziratul Arab. Maka dengan itu Allah Ta'ala murka. Orang kata apa? Pengkhianat. Dah janji, dah sign, ada perjanjian bahawa tidak akan mengkhianati. Kamu tidak akan berperang dengan kami selama 10 tahun. Kamu tidak akan berkawan dengan musuh kami. Dah deal macam tu, dah cantik. Rasulullah pun kira bagi muka lah dekat orang munafik. Rasulullah bukan tak tahu siapa orang munafik. Ada seorang sahabat ni datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Allah dah zahirkan kepada kamu siapakah individu-individu yang tergolong daripada munafik. Maka kenapa tidak arahkan kami untuk bunuh mereka? Settle. Nabi SAW jawab kepada dia, listen, dengar, suno. Kalau kita orang Madinah bunuh orang munafik yang mana pada zahirnya nampak Islam, agak-agaknya apa kata orang Rom? Agak-agaknya apa kata orang Parsi kepada kita? Kerana orang Rom dan Parsi mereka tak tahu siapa itu munafik. Pada mereka kita semua Islam sama saja. Jadi untuk menjaga nama baik Islam, kita biarkan mereka. Allah yang akan membalas mereka. Maka selepas pulang daripada peperangan Tabuk, turunnya surah ini. Kalau puan-puan tengok dalam muka surat 187, ayat pertama surah At-Taubah, bara'atum minallah. Putus hubungan. Putus hubungan. Bara'atun itu maknanya putus hubungan. Pengkhianat munafik. Tak nak dah kawan. Tak nak dah kawan dengan kamu. Tak nak dah perjanjian damai dengan kamu. Sehingga Allah Ta'ala turunkan satu ayat bahawa wahai orang Islam, di mana kamu melihat orang kafir, di mana kamu melihat orang munafik, potong kepala mereka. Marah sangat Allah Ta'ala. Jangan kasih can. Maka selepas turunnya ayat Quran ini, kita dapat tahu bahawa orang-orang Yahudi telah diserang. Diserangnya Khaybar, diserang orang-orang munafik telah dizahirkan, tembelang mereka telah terzahir, kawan-kawan mereka di kaum musyrikin Mekah. Sebab itu berlakunya Fatah Mekah. Maka di sini kita dapat lihat kebanyakan isi kandungan surah At-Taubah adalah berkaitan dengan orang munafik. Saya nak kongsi 2 ayat sahaja sementara masa yang kita ada berkaitan dengan munafik. Ayat 67 surah At-Taubah.
Allah Ta'ala sebut, Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Orang munafik ni dia sentiasa mengajak antara satu sama lain ke arah kemungkaran. Bro, kau jangan lupa sembahyang subuh. Kita kena jaga nama kita. Kita memang tak suka Nabi, tapi kalau kau nak survive kat Madinah, sembahyang subuh kau soft pertama, jangan lupa. Zakat kau jangan lupa bayar. Orang munafik ni dia lagi nampak lagi alim lah daripada para sahabat. Sebab itu kita kena takut tuan-tuan. Kita ni Muslim ke, mukmin ke, munafik. Jangan sampai kita rasa best rapat dengan orang Islam, rapat dengan orang, rupanya kita ni adalah musuh kepada orang Islam. Nah, orang ini Allah Ta'ala kata nar jahannam khalidina fiha. Orang munafik ni dia punya neraka lagi teruk daripada neraka orang kafir biasa. Kerana orang kafir kita tahu dia memang musuh kita, so kita boleh berjaga-jaga dengan langkah dia. Tapi orang munafik zahirnya macam kawan, so aku ingat dia kawan aku peluklah dia apa semua, tengok dia tikam belakang. Walaupun Allah Ta'ala dah kata bunuh orang munafik semua ni, jihad, qital, menentang orang kafir musyrikin Mekah dan juga Yahudi ni. Bila Rasulullah SAW menghadiri jenazah orang munafik ni, Nabi pernah nak beristighfar. Nabi kata, Allah kesiannya lah, mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan nifaq, nak beristighfar. Apa Allah Ta'ala kata? Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum azabun alim. Muhammad, mana kau nak istighfar untuk dia orang ni? Dia orang ni adalah musuh dalam selimut, duri dalam daging, talam dua muka, munafik. Memanglah dia solat dengan kau, tapi dengan solat ni dia tak dapat pahala langsung, sebab dia bermuka-muka. Bahkan dia akan kena azab lagi teruk daripada orang kafir. Nabi SAW nak istighfar juga. Astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkanlah dosa orang-orang ini, ya Allah aku ni bukan saya istighfar tau, bukan orang biasa istighfar, bukan ulama istighfar. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beristighfar untuk mereka. Pun Allah Ta'ala kata istighfar kau takkan diterima. Punya Allah Ta'ala benci dengan orang munafik. Sebab itu jaga tuan-tuan, jangan sampai kita tergolong dengan orang munafik. Nampak kita macam nak tolong agama Islam, tapi kitalah yang memburukkan agama Islam. Istaghfir lahum, teguran Allah. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Muhammad, kau nak istighfar, istighfarlah. Kau istighfar ke, kau tak istighfar ke, kau istighfar 70 kali pun. Kenapa Allah Ta'ala kata 70 kali? This is a very specific number tau. 70 kali. Kalau kamu istighfar 70 kali pun, tetap aku tidak akan mengampunkan dosa orang munafik. Kerana mereka ini adalah orang yang menunggang agama. Menunggang agama, telah mengkhianati amanah orang Islam di sekelilingnya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, hendaklah kita berjaga-jaga. Jangan kita berkawan dengan orang munafik, jangan kita jadi orang munafik. Moga dengan itu kita akan dapat kejayaan dan di dunia dan juga di akhirat. Baik, itu sahaja perkongsian untuk juz yang ke-10 ini yang memiliki surah At-Taubah dan juga sebelum itu surah Al-Anfal. Harap selama ini apa yang telah dikongsikan memberi manfaat kepada diri anda dan kita boleh amalkan dan kongsikan kepada rakan-rakan kita di luar sana. Dan sudah sempurna 10 episod bersama dengan saya Dr. Taha daripada juz 1 sampai juz 10, dan insyaAllah bagi juz yang ke-11 saya akan pass baton. Saya akan memberikan amanah ataupun paskan baton itu kepada rakan-rakan saya yang lain yang akan kongsikan dengan anda topik-topik yang menarik daripada juz 11 dan ke atas. Kepada anda yang sentiasa setia dan menyokong rancangan ini, kami ucapkan tahniah dan terima kasih. Sekian itu sahaja daripada saya Dr. Taha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.